Okey YB, berkenaan dengan soalan rintitan yang dikeluarkan tadi, ada soalan kerusi hangat kan kita panggil kan. Okey, tadi YB kata suka nak letak satu logo. Ada juga soalan yang mengatakan bagaimana nak menyokong Pakatan Harapan sedangkan dalam Pakatan Harapan mereka sendiri tidak sehaluan. Bagaimana? Ini soalan kerusi hangat YB. Okay. Bagaimana YB nak jawab soalan ini? Dan satu lagi YB. Kemah besar YB. Adakah YB bersetuju sebab nak menjelang election nanti bagaimana? Okey gini. Sebenarnya saya jawab yang kemah besar. Banyak ni soalan. Ya, kemah besar ni sebenarnya kemah besar ni bukan setengah orang mengatakan soalan macam daripada amanah. Sebenarnya bukan daripada amanah. Hasil daripada satu kita punya retreat di Port Dickson. Kita bersetuju bersama, kan? Kemah besar ni bermakna kita nak kata untuk kita membolehkan kita ni insya-Allah melawan dengan Barisan Nasional ni, nak lawan mereka ni, kita mesti ketepikan semua kita punya beza-beza pendapat itu. Selagi mana kita ada satu agenda yang sama, apa salah kita ni bersama. Kita ambil contoh spirit masa kita PRU14. Semua tahu antara pertelingkahan antara Dr. Mahathir dengan Anwar, siapa tak tahu, kan? Tapi mereka boleh ketepikan. Mat Sabu, Lee Kuan Yew pernah ditangkap oleh Daman Dr. Mahathir di bawah SA. Tapi ketepikan semua itu demi untuk kita mencapai matlamat, iaitu jatuhkan Barisan Nasional. Sebab itu spirit dia. Tapi sekarang ini kita dapati memang tak semudah itulah. Tapi itu bukan bermakna kita kena tutup option itu. Yang kedua je tentang kata tak boleh. Bukan tak boleh saya kata tadi. Saya kata kita dalam proses itu. Memanglah sebenarnya berbeza kalau kita sebagai pimpinan dengan kita di bawah. Di atas kita mungkin fikir banyak sudut. Saya akuilah, saya rasa saya mungkin boleh berhak untuk marah kita kalau tak dapat bergabung bersama ni. Sebenarnya bukan saja yang tanya tu, saya sendiri sering dihantui dengan soalan yang sama. Kan? Malah saya pun kadang-kadang rasa pelik kenapa kita tak boleh logo bersama tu kan. Tapi saya kata tadi, ini kadang-kadang memang perkara yang tak semudah untuk kita ubah. Sebab apa? Ada setengah saya begitu tu untuk berlagu. Selalu orang kata gini ini sebenarnya punca daripada PKR. Saya rasa kena fair juga pada PKR. Sebab apa? PKR sendiri, Datuk Anwar Ibrahim, dia kena perlu yakinkan kepada semua ahli-ahli dia dan juga penyokong dia, kenapa gunakan Pakatan Harapan, logo Pakatan Harapan satu ni adalah untung, kan? Jadi nak menerangkan kepada semua orang ni bukan senang. Kalau kamu tidak ada tanggungjawab untuk menerangkan, senang. Kami ada tanggungjawab untuk menerangkan. Sekarang ni ahli-ahli kita bukan ahli-ahli zaman dulu dah. Zaman sekarang ni ahli yang kritikal, kan? Kita ada ahli-ahli yang bukan setakat orang kampung lagi, mereka ada PhD lagi, kan? Bukan senang. Sebab itu bagi kita, insya-Allah saya yakin untuk arah satu logo tu saya rasa insya-Allah boleh. Cumanya saya rasa bagi masa sikit, saya rasa kita akan sebenarnya dalam proses. Sebenarnya setiap kali kita ada bersyarat majlis presiden, saya rasa isu ni memang kita cuba garapkan. Cumanya mungkinlah dengan bagus juga bila kita kalah di Johor, kita kalah di Sarawak, Melaka. Kita kalah juga di Melaka kerana tak menggunakan logo yang sama. Kemungkinan itu juga boleh membuka mata. Ada masanya bagus juga bila satu benda yang negatif itu jadi pengajaran untuk kita. Jadi saya kata benda ni bagi saya bagi masa sikitlah. InsyaAllah saya rasa benda yang apa yang dibangkitkan saya sendiri akan bangkitkan dalam mana-mana program-program yang kita rasa boleh kita sampaikan, kita akan sampaikan lah. Baik, okey, terima kasih YB atas penjelasan. Mungkin ada soalan-soalan tambahan daripada Jamalia Abdul Rahman daripada Facebook. Kalau tak kerana PH, penyamun-penyamun masih bermahajalela, itu pun salah satu manifesto. Seperti yang tadi YB sebutkan lah. Rasuah Lim Kuan Yew bagaimana? Boleh gugur? Sila jawab. Ni hangat ni. Okey, sebenarnya kan ramai saya rasa yang mungkin dalam isu Lim Kuan Yew ni, saya akui lah memang mereka mainkan isu ni, kan. Betul. Sebenarnya saya rasa kita kena tengok susu galur kes itu. Apa yang berlaku ialah semasa saksi pendakwa bagi keterangan masa zaman kita mental tu, kan, ialah saksi itu memang disoal balas oleh peguam Gobind Singh, sehingga memang keterangan dia tu ibarat keterangan yang orang kata dah collapse. Okey, saya nak beritahu, kalau anda bukan peguam saya tak faham, tapi kalau anda peguam anda mungkin lebih mudah faham. Okey, saya pernah buat satu kes melibatkan yang berhormat Tuan Haji Mat Sabu dalam kes Mat Indra. Saksi pertama bagi keterangan, saya soal tu sampai dia kata, saya minta kalau boleh Yang Arif minta supaya Yang Arif bebaskan Tuan Haji Mat Sabu lepas saya soal tu, kan. Sama orang SMS saya, orang kata apa, Babi dah bebas ke? Masa tu baru saksi pertama, Babi dah bebas, Mat Sabu dah menang ke?
So begitu juga bila Gobin soal saksi itu, kita boleh kata macam collapse, kan? Jadi ketika itu kita sebagai peguam, kita akan buat surat dipanggil surat macam ibarat kita minta pihak AG reconsider. Ini biasa berlaku dalam mana-mana kes mahkamah, kan? Sebab kamu bila saksi utama kamu dah collapse, kan, kalau dah discredited, kamu nak teruskan kes ke? Lepas tu ada kenyataan daripada ketika itu, saya ingat ketua pendakwaan, saya Datuk Hanafiah lah, dia mengatakan memang kita kaji semula lah. Itu yang berlaku. Bukan suka-suka nak tarik balik ke Lee Kuan Yew tu, kan? Jadi masih dikaji lagi lah sementara. Tak, bukan dikaji, maksud saya maknanya boleh lah. Diteruskan lagi lah. Dia teruskan lagi. Tapi bagi saya lah, saya cakap dengan saya pernah cakap, kalau saya melihat kes dari sudut seorang peguam, saya rasa memang tak kalau orang kata kes Lee Kuan Yew dengan kes Najib itu, saya kata tak sesuai lah. Dia kata orang macam langit dengan bumi, bukan bumi, bukan langit lagi, langit ketujuh dengan bumi. Beza sangat lah, kan? Kecuali kita tak adil, kita kata sama je, itu dah tak adil lah. Sebab kalau orang baca keputusan kes Lee Kuan Yew dengan kita baca kes Najib sebagai contoh, tak pernah, saya ni peguam hampir 25 tahun moderator. Jarang saya tengok kes di mana 9-0 Mahkamah Tinggi kata bersalah, Mahkamah Rayuan kata bersalah, Mahkamah Persekutuan kata bersalah. Jarang sangat, kan? Tiba-tiba kes Lee Kuan Yew, kes Najib ni 9-0. Tiba-tiba anda nak kata sama dengan Lee Kuan Yew, saya rasa minta maaf lah, kalau anda bukan seorang peguam, mungkinlah anda terbudak tu, kan? Tapi itu memang saya akui lah, itu memang sebagai UMNO, sebagai parti tak pernah bertanggungjawab. Dia akan main ke isu secara tak bertanggungjawab, kan? Sebab dia punya matlamat ialah supaya rakyat ni benci dengan DAP, benci dengan Lee Kuan Yew, benci dengan PH, sekaligus tolak PH, sokong PN. Sebab mereka tahu isu perkauman ni, malangnya di Malaysia ni, isu perkauman ni isu yang boleh menyebabkan rakyat terkeliru, kan? Dia dua, isu agama dan isu perkauman. Sebagai contoh, nak beri contoh, bawa isu apa pun, tiba-tiba bawa isu hudud, habis lupa semua dah. Isu agama pun sama, bawa isu apa pun, tiba-tiba dia kata ni isu Melayu terancam, habis lupa semua dah. Lupa YNDB, lupa apa semua apa. Ini yang kita berlaku dalam Malaysia. Sebenarnya ini berlaku juga di luar negara. Perkauman. Di Amerika, macam mana orang seaneh siapa tu yang Trump tu boleh menang pilihan raya, sebab main isu white supremacy. Lebih kurang macam Blaise supremacy lah, kan? Orang tak boleh terima, orang, saya tak nak guna segila, saya kata seaneh Trump itu boleh menang, kan? Saya tak kata parti demokratik seperti Clinton semua tu pun ada Amerika sama je, kan? Mereka pun serang umat Islam. Tapi tak boleh terima logik akal orang seaneh Donald Trump boleh menang. Tapi itulah, bila dia main isu perkauman, isu white supremacy, habis, kan? Itu contohlah.